Allah, sebelum kita mula, kita berbetul dulu niat kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Umar. Okey, seterusnya, okey, sama-sama kita untuk boost out dulu. Okey, kita punya semangat untuk kita nyanyikan lagu Hambamu. Tanya untuk semua. Okey, sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, saya kenalkan diri, saya MC anda pada malam ini. Saya Nora Hafsah binti Syahid, pasangan dunia akhirat saya Ahmad Aziz Abdul Aziz. Ditaja dalam bisnes yang cukup-cukup hebat ini oleh FPDC Nodiana dan juga Syariman. Seterusnya Diamond Rosli dan Jamila. Tak lupa juga kepada Sibu Producer Hayati dan Hamid. Seterusnya Sifu Syarul Fahmi dan juga Puan Mazatul. Dan mentor kita semua Triple Diamond, Ayanda Hajat Nurah dan juga Hajar Bonda Mariam. Thumbs up untuk semua barisan upline saya. Anda semua okey? Kalau anda okey, cuba type okey. Okay, sebelum kita mulakan agenda kita yang pertama, okay, saya nak pastikan anda semua bersedia masih boleh dengan saya. Dan anda masih fokus dengan saya, sebab kalau anda tak jawab okey, maksudnya anda belum lagi bersedia dan fokus untuk program kita pada malam ni. Yes! Okey, so Alhamdulillah anda semua dah bersedia. Jadi untuk program kita yang pertama pada malam ini, iaitu sesi membentangkan Nutrilite, set Nutrilite kita pada malam ini. Okey, jadi sebelum kita bermula, adakah anda semua dah bersedia dengan slide-slide anda? Yes! Saya nak pastikan anda semua dah bersedia dengan slide anda. Okey, sebelum saya panggil admin. Okey, jadi yang pertama kita mulakan dengan Silver 1. Okey, kita jemput admin kita daripada Silver 1. Okey, terima kasih MC yang cukup hebat pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu sudah saya memilih peserta daripada Sabah dan ataupun Sarawak. Kali ini saya nak memilih daripada Semenanjung. Okey. Jadi dengan sukacitanya saya memilih S127 Jazimin dan Faiza. Dengan semua tentang set anxiety disorder. Okey. Okey, apa itu anxiety disorder? Okey, anxiety disorder atau gangguan kecemasan, iaitu adalah perasaan takut, cemas dan gelisah yang sering kali muncul tanpa sebab. Okey, ini fakta. Okey, berapa banyak orang yang mengalami anxiety disorder? Okey, menurut Organisasi Kesihatan Dunia WHO sehingga 2019 sebanyak 301 juta orang di seluruh dunia yang mengalami gangguan kecemasan. Sebanyak 58 juta di antaranya adalah anak-anak dan remaja. Okey.
Okey, jenis-jenis anxiety disorder. Okey, yang pertama gangguan kecemasan umum iaitu GAD, Generalized Anxiety Disorder ya. Okey, GAD ni dia terjadi dengan rasa sangat khawatir. Maksudnya dia sangat-sangat risau kan. Okey, dia berlaku secara berterusan dan tidak dapat dikawal. Okey, yang kedua adalah agoraphobia. Okey, dia merasa takut dan sering menghindari tempat atau situasi yang boleh menimbulkan perasaan panik. Okey, seterusnya gangguan panik iaitu panic disorder. Serangan panik muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa ada sebab. Okey, yang keempat fobia spesifik. Okey, yang kelima gangguan kecemasan yang tidak ditentukan. Yang keenam gangguan kecemasan yang disebabkan oleh ubatan. Okey, dan yang seterusnya gangguan kecemasan sosial. Okey. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, apa tanda-tanda lah diserang anxiety disorder ni? Okey, yang pertama serangan panik. Okey, lepas tu dia akan rasa resah. Okey, tangan dan kaki berasa sejuk dan kebas. Okey, selain daripada itu dia sukar untuk bertenang. Okey, jantung dia berdegup laju. Okey, seterusnya dia merasa sesak nafas. Lepas tu dia akan bernafas dengan laju. Okey, seterusnya pening, berasa lesu dan letih, sentiasa berasa bimbang tanpa sebab dan juga masalah tidur lah. Dia tak boleh, dia ada gangguan tidur. Okey, so apa faktor-faktor penyebab anxiety disorder ni? Okey, yang pertama antaranya faktor genetik. Yang kedua, pengalaman traumatis, maksudnya kejadian traumatis masa lalu dan juga stres yang berpanjangan. Okey, yang ketiga, kondisi perubatan iaitu dan masalah kesihatan seperti sakit jantung, thyroid dan lain-lain jugalah. Okey. So, apa yang kita boleh cadangkan untuk set anxiety disorder daripada Nutrilite? Okey, yang pertama adalah B-complex, Calmette dan juga Salmon Omega. Okey, so B-complex item 511200. Okey. P96, RP120, PB22, BB11 Salmon Omega item 103-208, AP15050, RP188.50, PB34.50, BB150.50, cara makan 1 biji 1 kali sehari. Okey, seterusnya. B-complex ni dia mengandungi 7 jenis vitamin B. Okey, seterusnya dia fungsi dia mencegah stres dan kemurungan, menguatkan fungsi saraf, masalah sengal-sengal dan kebas, dan juga mencegah anemia dan menambah sel darah merah. Okey. Calmette pula, okey, dia mengandungi satu tablet Calmette mengandungi 600 mg kalsium, 250 magnesium dan 399.6 IU vitamin D. Okey. So Calmette ni membantu masalah kekejangan otot. Lepas tu dia menstabilkan juga denyutan jantung dan tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya adalah Salmon Omega. Salmon Omega ni dia membantu untuk mengurangkan paras kolesterol, mengekalkan tekanan normal darah dan melancarkan peredaran darah kita jugalah. Okey, itu adalah antara kebaikan. Okey, kita punya suplemen ni. Okey, seterusnya bagaimana kita nak jana pendapatan? 12% dengan set anxiety disorder. Okey, so dekat sini okey kita menjual 9 set dengan 616.50 PB, 2844 BB. Okey, so kita share pula pada 4 orang untuk dapat pendapatan macam kita juga. Okey, so kita share 4 orang dan setiap orang akan jual 9 set juga. So bonus usaha kita akan dapat 341.28. So bonus kebezaan kita akan dapat 1023.84. Okey, so jumlah bonus kita akan dapat 1365.16 dan kita ada BFI 20%. Okey, so total bonus kita adalah 1638.14 dengan hanya kita menjual 9 set sahaja. Okey, untuk grup kita. Okey, seterusnya
Bagaimana kita nak jana pendapatan 21% dengan set anxiety disorder? Okay, so kita jual 9 set juga, tapi kita share juga 4 orang, dan 4 orang ni dia akan share juga pada 4 orang lagi di bawah grup dia. Okay, so total set semua 189. Total PV 12,946.5 PV, total group BV 59,724 PV. So bonus usaha yang kita akan dapat 21% adalah 597.24. Bonus kebezaan dengan late kita kan 519.20. So jumlah bonus 5716.44. So kita ada BFI 20% dengan DAM BBI 30%. Okay, so total bonus kita untuk 21% adalah 8574.66. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak share demo sikit. Okay, hari ini saya nak share demo berkenaan dengan Salmon Omega. Okay, sekejap nak. Sekejap saya tutup background. Sekejap. Okay. 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 So nampak tak? Okay. So saya akan buat demo, buat demo Salmon Omega. Okay. So ni adalah polystyrene, okey, minyak ikan brand X dan juga okey. Okey, so ni saya letakkan brand X ni dekat bahagian bertanda X. Okey. Okey, so ini adalah kita punya Salmon Omega kita. Okey. So saya akan pecahkan dulu. Brand kita akan pecahkan dulu yang brand X. Okey. Kita tengok apa akan jadi pada polystyrene ni ya. Okey. Okey, so ni brand Nutrilite kita. Ni brand Nutrilite kita. Okey. Okey, so kita akan tengok sekejap apa akan jadi dan nanti saya akan rumuskan. Apa perbezaan brand X dengan Salmon Omega Nutrilite. Okey. Okey, so kita tengok dulu. Okey. Nampak tak polystyrene? Nampak tak? Okey, dekat brand X ni nampak polystyrene ni dah menghakis. Nampak tak? Okey, nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Tengok, nampak tak dia dah semakin menghakis. Brand X ni dia dah semakin menghakis polystyrene ni. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak tak? Dia semakin menghakis. Okey. So, dekat sini saya boleh rumuskan kan jadi kan. Nutrilite dia tidak menghakis. Jadi bermakna ambil kan. Okey, berikan thumbs up. Kita Salmon Omega. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, yang lemah itu daripada saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Terima kasih. Seterusnya, saya nak jemput secara rambang untuk silver yang seterusnya, iaitu silver 4. Okey, kita jemput admin untuk silver 4. Okey. Cikgu Basharudin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silver 4. Ingatkan ikut urutan tadi. Okey, silver 4. Silakan untuk S431 Afifah. Bolehkah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke MC? Dengar. Okey, perkenalkan diri, nama saya Afifah binti Abdul Rahman.
ditaja dalam Business Your Awesome ini oleh Cikgu Nur Syamimi Syafiq dan Tuan Muhammad Nasrullah, dibimbing oleh PDD Cikgu Izdiani dan Abeh, dipantau oleh Emerald Ayah Muhammad Jazlan dan Mami Wan Nur Azhar. Apalah seterusnya Founders Emerald Cikgu Zulkifli Nun dan Cikgu Sharifah Zahra. Apalah seterusnya Founders Double Diamond Syarul Fahmi dan Sifu Mazlatul Mokhtar. Dan penaurung pemesra mentor kita semua iaitu New Triple Diamond Tuan Haji Abdullah Nafiada Bonda Hajah Mariam. Tasaat kepada semua barisan upline saya. Okey, hari ini saya nak kongsikan set bipolar. Ya, saya share slide dulu. Dokumen. Okey. Sekejap Okey. Okey, nampak kau? Slide. Belum share dulu Afifah. Share dulu. Tak Tadi baru buka share, klik share. Share. Kejap. Tengah test. Share. Share screen. Start now. Okay. Nampak ke? Okey. Set bipolar. Nampak tak nampak? Okay. Set bipolar. Okay, nampak dah? Besarkan Okey. sikit. Besarkan sikit. Macam ni. Okay, set bipolar. Disorder. Okay, kenali penyakit bipolar. Apakah itu penyakit bipolar ni? Penyakit mental yang menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mood, rasa hati yang terlampau. Penyakit ini boleh menjejaskan tenaga dan kebolehan fungsi seorang dari segi fizikal dan psikologi. Okey, perasaan dia, perasaan sistem penyakit bipolar ni, perasaan dia kadang gembira, keyakinan dia tu lebih daripada biasa, cepat marah, lepas tu dia cepat gelisah. Tingkah laku dia cuai, tidak tidur, terlalu aktif, kurang selera makan dan sentiasa letih dan hilang minat untuk aktiviti seharian. Okey, pemikiran dia, fikiran tidak tenang, kurang tumpuan dan tiada pertimbangan dan sentiasa berfikir. Okey, penyebab penyakit bipolar ni, dia ada sejarah keluarga, ketidakstabilan bahan kimia dalam badan dia, lepas tu faktor psikologi dan ubat-ubatan. Okey. Set bipolar disorder ni, dia ada 3 set iaitu B-complex 250 template, Simon Omega complex 60 soft gel, lepas tu ada Calmette-D 180 tablet. B-complex ni kalau siapa-siapa yang ada bipolar disorder ni, B-complex mengandungi 7 vitamin B dan mengurangkan stres dan stabilkan mood, tingkatkan tenaga dan mengurangkan risiko masalah jantung, membantu mengatasi masalah kemurungan dan gemuruh, merawat sistem saraf seperti kebas-kebas. Cara makan dia 1 biji 3 kali sehari.
Sama omega kompleks kaya dengan DHA dan EPA untuk kesihatan otak. Vitamin E untuk mencegahkan kerosakan sel, mengelakkan diri daripada pelupa atau nyonyok dan anti radang, mencegah saluran darah daripada tersumbat. Cara makan salmon omega ni, satu soft gel 1 kali sehari. Okey. Calmette Plus mengandungi vitamin lengkap dengan kalsium, magnesium dan vitamin D, melindungi dan menguatkan tulang. Okey, siapa yang ada mengalami bipolar disorder ni, dia kurang tidur. Kalau ambil Calmette ni, tidur dia tu insya-Allah akan nyenyak. Sakit kepala atau migrain, ambil Calmette ni, siapa yang pedih hulu hati, sakit kaki dan kekejangan otak. Cara makan dia 1 biji 3 kali sehari. Okey, ni set bipolar, harga runcit dia RM306.50. Harga ABO RM246. Untuk runcit RM61.50. PV 56.50 PV dan BV 245 PV. Okey, bagaimana untuk mencapai 12%? Okey, kita tengok satu bulan 30 hari tu 54 set. Okey, 54 set kita kongsi dengan rakan-rakan kita, ibu kita. 12% PV dia 31051 PV. Kita akan dapat bonus pada bulan tersebut RM1,481.80. Kalau kita nak capai 21%, kita kongsi bipolar ni. Lepas tu dalam 30 hari 223 set dan kita akan dapat bonus RM4,240.55. Okey. Saya nak tunjuk demo. Okey. Nak tunjuk demo. Okey. Okey, saya nak tunjuk demo B complex. Stop share. Okey. Saya nak tunjuk demo B complex. Okey, Calmette, demo Calmette. Okey, ni cuka. Ni cuka makan. Kita letak dalam plastik aiskrim. Ni cuka makan ni ibarat asid dalam badan kita lah. Okey, asid dalam badan kita. Okey. Lepas tu kita ambil Calmette, kita makan. Kita akan dapat tengok yang Calmette ni dia kita bagi kita ikat. Okey. Kita nampak tak? Kita akan nampak Calmette ni dia terus bekerja. Dan dia tak akan tinggal dalam badan kita lah. Okey, itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Okey, tahniah untuk Afifah. Okey, so saya akan panggil secara random sebab saya tak mahu peserta balik kan, ikut je turutan kan, data bila dia. So saya akan panggil anda secara random. So okey, untuk yang seterusnya saya akan jemput admin daripada Silver 3. Okey, Founders Emerald Aida. Okey, so peserta semua bersedia sebab saya akan panggil admin anda secara random. Okey, kita jemput admin Silver 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC Emerald Direct Cikgu Kak Nora.
Baik, untuk silver 3 saya jemput untuk minggu ini silver 304 Takif dan Arina. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Amir. Okey, saya Nur Arina binti Mahir bersama pasangan Takif bin Luqman, ditajuk oleh Ibu bapa kami sendiri Nur Ain binti Manap dan Muhammad Ahir, dan upline didi kami ialah Datin Siti Fatimah dan Datuk Haji Saleh. Okey, sekejap ya saya share screen. Nampak tak screen? Boleh thumbs up kalau nampak. Teruskan. Okey, terima kasih. Baru bagi besar. Okey. Okey. Okey, hari ini saya akan kongsi tentang set bisul. Okey. Okey. Apa itu bisul? Okey, bisul merupakan nanah yang terkumpul dalam satu rongga yang sangat menyakitkan dan ia biasanya mengeras dan terdapat di sekeliling pinggang, belakang bahagian leher, pangkal paha, atas kaki, punggung dan di bawah ketiak. Okey, kelompok bisul ini dipanggil pekung. Tetapi perubahan pada kulit ini seperti tidak biasa berlaku kepada kanak-kanak. Okey, penyebab bisul ialah disebabkan oleh bakteria pada rambut folikel dan sekeliling kulit yang mana pada mulanya muncul sebagai jerawat, dan bakteria yang paling biasa membentuk bisul dipanggil Staphylococcus aureus. Maksudnya biasanya kita akan dapat jerawat kecil, tapi disebabkan pembentukan bakteria itu ia menjadi makin teruk dan berbentukan menjadi bisul. Okey, siapa yang berisiko mendapat bisul? Mereka yang kurang menjaga kebersihan diri, kawasan penempatan yang sesak seperti di institusi dan rumah kebajikan, ada alahan, ahli keluarga yang mengalami jangkitan kulit berulang dan juga sistem imuniti badan yang lemah. Okey, ada juga mereka yang kurang zat makanan dan juga pesakit diabetes. Okey, tanda dan gejala bisul ialah dia menyerupai seperti penyakit kulit yang lain seperti nanah di bahagian tengah bisul dan keputihan, lelehan mengandungi darah daripada bisul tersebut dan juga kemerahan di sekeliling kulit yang dijangkiti, dan juga biasanya dia akan diikuti rasa yang teramat sakit apabila disentuh. Okey, suplemen yang disarankan untuk sakit bisul ini ialah pertama garlic with licorice, kedua salmon omega complex dan yang ketiga ialah BioC+. Okey, untuk garlic licorice ni ia bertindak seperti mana antibiotik, menurunkan tahap gula dalam darah, membantu peredaran oksigen dalam badan dan juga mengelakkan darah beku. Yang kedua ialah salmon omega, ia merupakan asid lemak omega 3 dan merangsang peredaran darah dan salur darah, memelihara sendi dan mencegah keradangan. Ini yang paling penting lah, sebab bisul ni kita tahu dia akan menyebabkan keradangan dan kesakitan. Jadi omega membantu mengurangkan rasa keradangan tersebut. Okey, dan juga ia membantu mengurangkan risiko kolesterol tinggi. Dan yang ketiga ialah BioC+, yang mempercepatkan penyembuhan luka, membuang toksik dalam badan, mengurangkan gejala alergi, merawat masalah kulit dan meningkatkan imun badan. Gejala seperti mana kita tahu tadi kan, penyebab sakit bisul ni juga disebabkan oleh imun badan. Jadi BioC ni membantu juga merawatlah dan meningkatkan imun badan kita. Okey. Okey, seterusnya apabila kita dah ambil set bisul ini, kita kena bagi tahu dekat prospek atau pesakit tersebut untuk mencegah daripada dapat baliklah penyakit sakit tersebut. Pertama, kena jaga kebersihan diri dengan baik, pastikan kulit sentiasa bersih, basuh tangan sebelum menyentuh muka dan juga jangan berkongsi tualang mandi atau pakaian. Okey, bagaimana rencana pendapatan dengan set bisul? Okey, satu set bisul iaitu garlic, BioC dan juga omega. BioC dan omega yang set kecil ya. Satu set bisul harga ABO ialah RM251, harga pelanggan ialah RM314, PV ialah 67.5 dan juga BV 251. Okey, dan untuk kita boleh menjual sebanyak 9 set bisul pada bulan tersebut dan kita akan mendapat 607.5 PV. Okey, 607.5 PV kita dapat 3% dan seterusnya kita berkongsi, copy and paste, kita berkongsi kepada 4 orang prospek kita ataupun ABO kita, A, B, C dan D, dan masing-masing menjual 9 set bisul juga. Jadi masing-masing mendapat 607.5 PV, A, B. Okay, dan seterusnya satu lagi brand X.
Okay. Nampak tak brand X ni dia berbuih, bermaksud dia tidak sesuai untuk perut yang sensitif lah, dia bergas ya. Okay. Dan ini ialah biopsi kita. Okay, boleh lihat Magic, vitamin Magic, saya akan cakap pada prospek ya, vitamin Magic dia menyingkirkan toksik dalam badan dan juga kan menguatkan imun kita. Okey, dan kita boleh lihat comparison dua vitamin yang ada brand X dan juga biopsi kita. Brand X ni mengandungi pewarna ya, kita boleh nampak kat sini. Okey, dan sekian, terima kasih. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, tanya kepada presenter kita. Okey, jangan lupa anda semua yang ada dalam ni, silver semua. Okey, komen tahniah untuk setiap presenter kita yang present pada malam ini. Okey, sebab demo dan juga perkongsian itu sangat-sangat penting untuk kita bina perniagaan kita. Okey, yang seterusnya saya akan jemput secara roughly. Okey, admin kepada silver 2. Okey, so kita jemput silver 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya siapa volunteer malam ni nak full time? S11. S11, okey, dipersilakan S11. Sana. Okey, dipersilakan. Sekejap ya. Boleh dengar? Ada batu share screen kat bawah tu. Boleh nampak slide saya? Boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Kena besarkan Kak. Buat presentation slide. Bawah tu, klik kat bawah tu. Dah besar dah? Dah nampak? Dah besar ke? Masih nampak kecil. Masih Besar nampak. dah besar. Dah besar dah, okey. Suara saya jelas? Jelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi S11 Sanita binti Ishak, pasangan kepada Haris bin Daud. Upline DD saya Emret, Ayahlan dan Mami Wana Azhar. Okey, malam ni saya akan membentangkan set asma. Apakah asma? Asma adalah sejenis penyakit paru-paru. Ia disebabkan oleh keradangan kronik melalui saluran pernafasan. Keradangan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan imun badan yang melindungi badan kita daripada penyebab kerengsaan setiap kali kita bernafas. Okey, pengidap asma mempunyai saluran udara yang sangat sensitif terhadap sesetengah yang di hidung. Okey, ia dipanggil hyperresponsif yang menyebabkan keradangan. Keradangan tu maksud dia pembengkakan lah ya. Keradangan menyebabkan lapisan mukosa membengkak dan menyebabkan lebih banyak mukus terhasil yang menyebabkan saluran menjadi sempit dan sukar bernafas. Mukus ni maksud dia lendir. Okey, di sini saya paparkan rajah paru-paru ataupun saluran pernafasan seorang pengidap asma. Okey. Slide tak bergerak, slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Dekat saya dah bergerak. Share betul reshare semula Kak. Share. Ya. Share semula. Share semula. Buang dulu, lepas tu share semula. Okey. Okay. Masih sama. Ada ke? Nampak? Okey. Okey Kak. Okey, teruskan. Kejap ya.
Okey, ini adalah paparan orang kata orang yang pengidap asma, yang ini kita panggil saluran pernafasan, yang ini adalah paru dia, paru-paru. Okey. Okey, di sini gambar rajah yang di bawah menunjukkan saluran pernafasan orang yang normal, orang yang sihat. Okey, yang di atas ni adalah saluran pernafasan orang yang mengidap asma. Kita boleh nampak yang pink-pink tu adalah bengkakan dia. Okey, keradangan dia sebab dia nak mengawal dinding-dinding salur darah tu. Okey, dan yang putih ni itu adalah mukus, iaitu lendir. Sebab itulah bila tu dia akan menjadi pernafasan yang susah sebab saluran yang jelas ternyata di sini menjadi sempit. Okey, siapakah yang mendapat asma? Okey, seseorang yang mempunyai keturunan keluarga yang mengidap asma. Okey, yang kedua, kemungkinan pada waktu kemungkinan pada waktu kecil anda mengidap jangkitan dada yang sangat teruk. Okey, seperti jangkitan kuman lah. Okey. Ahli keluarga juga yang ketiga mempunyai reaksi alahan. Okey, keturunan kita ada alahan yang bermakna anda boleh mewarisi tindak bala hyperresponsif kepada alahan. Okey, keluarga kita ada, kita pun secara tak langsung boleh mengidap asma. Okey, yang keempat adalah kepada perensa secara berterusan. Perensa ni adalah bahan kimia, adapun contoh dia aerosol atau kerosin lah. Contoh dia apa yang berada dalam perfume ataupun penyembur serangga. Okey, kita tengok faktor asma. Okey, yang pertama senaman. Bukan semua jenis senaman untuk orang pengidap asma dia boleh lakukan seperti orang normal. Okey, lakukan senaman yang ringan, relax dan tenang. Okey, jangkitan. Okey, jangkitan ni maksud dia bukan semua makanan dia boleh makan. Ada makanan yang alahan kepada dia punya kerongkong dia alah pada makan. Okey, dia perlu minta nasihat doktor dan rawatan jangkitan reflux supaya dia tidak menjadi lebih teruk. Okey, minta nasihat doktor apakah yang boleh makan dan apa yang tidak boleh makan. Seterusnya asap atau perensa. Asap ni terutamanya asap rokok lah. Okey, pewangi, bahan kimia, kerosin dan pencemaran udara. Asap rokok ni terutamanya kita berada di dalam tempat tertutup, especially contoh dia dalam kereta lah. Lepas suami kita merokok kat luar, dia masuk. Tetapi asap tu masih terperangkap di dalam kereta. Elakkan. Okey, pencemaran udara ni seperti sedia kala lah kan. Kita keluar, kita terpaksa keluar. Jadi pencemaran udara berlaku. Okey, untuk nak cegah kita lebih baik sekarang kita pakai mask. Okey, ubat-ubatan. Bukan semua ubat boleh makan. Okey, kena pasti ubat yang menjadikan anda sensitif, minta nasihat doktor. Dan alahan. Alahan pada bulu haiwan terutamanya binatang kesayangan kita lah seperti kucing ke, anjing ke atau anak ke. Hama, lipas, ada bunga, maksudnya jangan duk pi suka-suka nak cium bunga. Dia sebab ada bunga mungkin kita tak tahu kita tu alah atau tidak. Elakkan tempat lembab. Tempat lembab ni kenapa? Sebab tempat lembab kita tahu bila panas lembab dia akan terjadi kulapuk. Maksud dia kulak lah. Itu sangat sensitif pada orang yang punya asma. Dan tekanan perasaan iaitu anxiety. Bila dia tak boleh nak terima sesuatu berdebar apa semua, secara automatiknya dia boleh menjadi asma. Atau semput. Okey, apakah yang dialami semasa serangan asma? Batuk. Kenapa batuk? Refleks kepada untuk membersihkan saluran tersumbat. Tidak digalakkan untuk mengambil ubat batuk kecuali dengan nasihat doktor. Yang kedua, sukar bernafas. Dia tak boleh nafas, dia rasa sesak je, dada dia berat je. Saluran dia sempit akibat keradangan bengkak tadi yang kita tengok gambar tadi ya. Pernafasan berbunyi atau berdehik. Kita boleh dengar lah. Okey, saluran udara sempit dengan lendir yang banyak, sesak dada kerana paru-paru kita terpaksa bekerja keras untuk bernafas. Okey, kemudian hidung menjadi merah, otot leher kelihatan. Maksud dia ni kita kata sampai orang tengkuk pun naik. Maksud dia terpaksa bekerja keras. Okey, ruang di antara tulang rusuk ditarik. Dan kerana maksud dia kita nampak dada kita semakin tinggi. Okey, sukar bercakap. Okey, sebab kita nak terbatuk dan dapat nasihat doktor dengan segera. Jangan ambil mudah sebab dia membawa maut. Okey, sel asma yang dicadangkan di sini adalah soy protein untuk mengikis sel paru-paru yang rosak akibat kekurangan oksigen. Okey, yang kedua B kompleks mengurangkan stres.
Oh, slide saya lari dah. Okey, seterusnya galip mengurangkan alahan pada makanan, mengurangkan lendir pada saluran pernafasan. Okey, seterusnya biosin membuka laluan pernafasan dan seterusnya butter powder lemon untuk mencairkan kahak. Okey, ini sangat penting ya. Okey, kita tengok soy protein. Okey, tak perlulah saya baca. Okey, soy protein ni terdapat ada yang ori soy protein dan ada yang perasa berry, coklat, green tea. Seperti yang saya sebut tadi untuk pertumbuhan, perkembangan sel dan pemanakan sel. Sebab bila kita paru-paru kita terpaksa bekerja untuk bernafas, dia akan merosakkan sel. Okey, protein sangat membantu. Okey, seterusnya B kompleks. Okey, apa dia kita panggil? Vitamin gembira sebab mampu tingkatkan mood emosi. Okey, yang sedih tadi kita akan rasa tenang dan menjaga penglihatan, kurang alergi dan masalah asma. Okey, di sini ternyata. Okey, seterusnya garlic. Okey, apa garlic? Okey, seterusnya okey ni biosin. Okey, ni butter powder. Okey. Seterusnya testimoni butter powder, alhamdulillah syukur. Okey, dia kata kahak anak dia dah kurang. Okey, pengiraan PIN 12% dan 21%. 12% 3,000 PV, satu set 159.5 PV. Untuk sebulan perlu menjual 19 set berjumlah 3 hingga 3,030.5 PV. Untuk 21% 12,500 PV. Untuk satu set, okey sama. Okey, untuk sebulan kita perlu menjual 79 set 12,600.5 PV. Okey, di sini di sini contoh pengiraan dia ya. Kita boleh untuk 12% kita boleh buat sendiri dengan menjual 19 set atau 20 set. Untuk 21% kita share dengan kawan-kawan kita share dengan kawan-kawan yang lain untuk berjaya. Okey, kita akan terdapat 84 set 13,390 PV. Secara tak langsung kita akan mendapat 21 PV. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, tanya peserta kita. Okey, kejap. Okey, sangat meyakinkan. Okey, so ucapkan tahniah untuk kita punya presenter. Okey, so saya harap anda dapat sesuatu dan seterusnya kita jemput kita punya admin daripada Silver 6. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk wakil Silver 6, okay, minggu lepas kita dah ada doktor present untuk Silver 6. Kali ini kita panggil lagi golongan profesional juga, seorang pensyarah. Kita tengok S638 Nur Farhamizah. Silakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya Nur Farhamizah dan pasangan Muhammad Syahir ditaja ke dalam bisnes cukup hebat ini oleh Muhammad Sufian dan juga Nur Khairiyah serta dipantau oleh Founders Platinum Azrin Nizam dan Suhaila serta dibimbing oleh sangat rapat oleh Emerald, Direct, Hafsah dan Nazri serta upline seterusnya Founders Executive Diamond, Nuriana dan Syariman serta Sifu, Syahrul Fahmi dan juga Mazliato dan juga Triple Diamond Ayahanda Abdullah Nafiah dan juga Bonda Hajah Mariam. Alright, hari ini saya akan bentangkan mengenai set bengkak gusi. Kejap saya sharekan slide. Okay, nampak Okay, teruskan. Nampak. Nampak.
Alright. Okey, untuk set bengkak gusi Nutrilite. Okey, apa sebenarnya bengkak gusi ni? Okey, gusi bengkak ataupun sakit dan berdarah ni adalah dipanggil gingivitis dan merupakan penyakit yang akan mengibatkan kita punya keradangan pada kita punya gusi dan menjadikan dia bengkak. Kan kita punya saraf akan rasa sangat sakit di bahagian gusi dan juga bahagian mulut kita lah, berdenyut-denyut kan. Sekiranya dibiarkan berlarutan, ia akan merosakkan tisu serta tulang dan penyokong gigi kita lah. Alright. Antara sebabnya berlaku pembengkakan gusi ni, apa sebab dia? Yang pertama adalah sebabkan oleh burus dan juga dia punya ubat-ubatan, kesan sampingan sesuatu ubat. Okey, ubat gigi dan ubat kumur yang berbeza. Sekiranya kita tukar jenama yang lain kan, mungkin akan menyebabkan pembengkakan gusi. Yang seterusnya, pemakanan yang tak seimbang. Makan makanan yang tinggi karbohidrat, makanan yang tak berkhasiat, kan, makanan yang tinggi gula, itu akan menyebabkan keradangan. Bila berlaku keradangan, jadi kita punya gusi tu mudah kena sakit ataupun infection. Dan seterusnya adalah kehamilan. Wanita hamil juga mudah terkena bengkak gusi. Dan seterusnya, peralatan pergigian yang dipasang. Contoh pakai braces. Itu pun bila braces tu terlalu tinggi, dia akan kena dekat bahagian gusi, tu pun akan menyebabkan gusi kita bengkak lah. Alright, jadi macam mana kita nak atasi penyakit bengkak gusi ni? Okay, antaranya dengan mengamalkan suplemen. Okay, suplemen yang betul supaya kita dapat membantu proses pemulihan gusi kita yang bengkak tu. Okay, kita ada beberapa set daripada Nutrilite yang akan membantu mengatasi bengkak gusi ni. Yang pertama adalah salmon omega dan kalsium MACD. MACD satu hari 3 kali. Okay, B complex pun boleh 3 kali dan juga BioC plus. Kenapa kena ambil salmon omega? Salmon omega ni sebenarnya sangat-sangat terbaik untuk kita mengatasi inflamasi. Sebab dia tinggi dengan omega 3. Omega 3 ni kita tak akan dapat daripada kita punya tubuh badan kita, tak akan boleh hasilkan. Kita perlu ambil daripada pemakanan, terutamanya ikan. Tapi kalau kita makan ikan pun tak akan dapat omega 3 yang mencukupi. Kita banyak makan omega 6 selama ni kan. Kuih, muih kan, banyak omega 6. Daripada minyak-minyak sayuran, minyak mazola, corn oil semua tu. Minyak, apalagi minyak jagung, semua tu tak baik. Sebab dia mengandungi omega 6. Omega 6 ni akan menyebabkan inflamasi. Jadi kita punya luka tu lagi teruk. Jadi kita kena balancekan dengan omega 3. Seterusnya, kena ambil kalsium magnesium D+. Kenapa kalsium magnesium D+ ni penting? Kita tahu kalsium sangat penting untuk pembentukan gigi, tulang dan sebagainya. Tapi tanpa vitamin D, terutamanya D3, kan, kalsium kita ambil tu tak boleh diserap ke dalam badan. Jadi kalsium tu akan pergi ke mana? Akan pergi ke dalam salur darah. Okay, macam orang yang sakit jantung kan. Sebab apa dia sakit jantung? Sebab dahlah makan karbohidrat yang tinggi, berlakunya inflamasi. Okay, bila dia ambil karbo tinggi, jadi inflamasi, dia punya sel-sel dalam badan dia luka. Kemudian dia punya vitamin D pun kurang. Okay, vitamin D kurang, tak dapat dia serap dia punya kalsium ke dalam tulang. Kalsium yang berlebihan tu akan pergi ke salur darah dan akan menempel dengan kolesterol semua sekaligus ke dalam dia punya salur jantung tu, dan akan menyebabkan jantung tersumbat. Itu salah satu faktor sakit jantung juga. That's why kita kena ambil 3 ni, package kalsium, magnesium and D+. Magnesium ni membantu mengeluarkan kembali kalsium yang berlebihan dalam salur darah kita tu untuk digunakan ke tulang. Kalsium yang berlebihan dia akan gunakan di tulang. Semua ni package. Nutrilite dah buat semua ni dah terbaik dah. Alright. Okay, seterusnya kita ambil B complex. B complex ni kita kena pasti ataupun kita yang mana kenal lah, dia ada vitamin yang terbaik untuk mood happy, untuk kita punya mood, untuk saraf kan, kita punya nerve system kita. Jadi dia membantu untuk mengurangkan kita punya kesakitan masa bengkak gusi tu. Okay, dan seterusnya yang keempat adalah vitamin B, vitamin C. Okay, BioC. BioC ni adalah sangat terbaik sebab dia sustain release. Dia release sikit supaya badan kita dapat guna. Okay, guna berterusan. Dan ada 500 mg vitamin C. Dia juga sebagai antioksidan dan juga membantu kita melawan radikal bebas. Kita sakit, kita membantulah dan meningkatkan immune system kita. That's why kita kena ambil.
Jadi kita dah tahu 4 set tadi tu, kita boleh promote kepada siapa yang sakit gusi kan, dan siapa yang memerlukan vitamin. Macam mana kita nak capai 12% dengan set bengkak gusi ni? Okay, satu set bengkak gusi bernilai 85.5 PV. Ni kalau kita ambil omega yang besar Okay, sebulan hanya 7 set untuk setiap orang bersamaan dengan 684 PV ataupun 3056 BV. Okay, kita darabkan dengan 5 orang termasuk diri sendiri, kita akan dapat 3420 PV. Okay, dah 12%. Jadi bonus pelaksanaan adalah RM366 dan bonus kebezaan bagi setiap ahli ABO di bawah kita adalah RM275. Okay, dan juga path to bronze, kita dah ada 3 orang kan, at least 3 orang di bawah kita dapat 3%, kita dapat path to bronze RM200 serta BFI. BFI RM293.20, 20% daripada kita punya performance bonus. Jadi jumlah bonus kita ialah RM1,959.20, dah hampir RM2,000. Tu baru 12%. Alright, macam mana dapat 21%? Kita replikatekan lagi. ABO di bawah kita tu buat macam kita buat juga. Dia akan dapat yang ni 4 kumpulan kita ada 3,420 PV. Setiap ABO di bawah kita 4 orang tu. Jadi jumlah PV kumpulan ialah 14,364 PV bersamaan dengan 21%. Dah lebih daripada 12,500. Dah 21%. Jadi bonus pelaksanaan RM641 dan kita punya bonus kebezaan RM1,375.2. Jadi path to bronze RM200, BFI RM1,228.40, BBI 30%, RM1,842.60. Kita akan dapat total bonus RM9,413. Banyak ke banyak? Banyak kan? Alright, jadi kena cepat-cepat dapatkan silver lah 21%. Alright, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Okey, tahniah untuk kita punya presenter pada malam ni. Okey, jangan lupa ucapan tahniah untuk semua. Okey, seterusnya kita jemput daripada silver 5 iaitu kita jemput di S507 Afika. Okey, kejap. Nampak slide tak? Belum. Belum Dah ada post ke? Tak tahu tak ni. Sekejap cikgu, okey. Okey dah. Okey, nampak slide saya tak? Nampak. Nampak. Okay, nampak? Nampak. Okey. Ni nampak kan? Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, memperkenalkan diri dahulu, nama diberi Nur Afika binti Abdul Hamid. Saya diperkenalkanlah bisnes yang amat hebat, unik dan fantastik ini oleh kedua ibu bapa saya iaitu Founders Didi Farida dengan Cik Abdul Hamid, berikan thumbs up. Dan apa seterusnya iaitu Founders Emerald Mama Itada Abazos, berikan thumbs up. Dan tak lain tak bukan mentor kita semua di Rumpun Mesra. Moga mereka selamat sampai pulang ke Malaysia iaitu New Triple Diamond Ayanda Haji Abdullah Bunda Hajar Maria, berikan thumbs up pada Barisa. Seorang bekas pesakit Bell Palsy juga. Jadi tak sangkalah kita mendapat tajuk ni kan. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan dulu sebenarnya apa itu Bell Palsy. Okey.
Okey, bel palsi ni sebenarnya untuk pengetahuan semua, bel palsi adalah bukan stroke. Dia hanyalah kegagalan saraf, kerosakan pada saraf muka kita saja, kegagalan lah. Jadi sampai sekarang doktor masih lagi tak dapat kesan apa punca sebenarnya lah. Tapi apa yang dikatakan adalah daripada doktor sendiri, bel palsi berpunca daripada jangkitan kuman, jangkitan virus lah ke dalam kita punya saluran. Saluran kita punya saluran darah lah. Okey, dan ia juga boleh dijadikan sebagai penyakit keturunan. Jadi sebab itulah bel palsi terjadi. Tapi dari pengalaman saya juga dan apa yang saya dah buat rawatan, doktor cakap juga bel palsi salah satunya adalah kekurangan kalsium dalam badan, dan juga jika anda siapa kat sini suka makan pedas? Cuba komen 3. Okey, kalau anda suka makan pedas seperti saya dahulu, dan itu juga boleh menyebabkan terjadinya bel palsi. Kenapa? Sebab bila kita terlampau makan pedas, dia akan dapat merosakkan juga kita punya saraf. Terutama di saraf muka. Jadi bila anda dapat bel palsi, kan, anda juga akan mendapat 3 lagi benda, iaitu dari segi pendengaran anda akan kurang dengar. Dan mata anda juga, anda akan kurang lihat. Dia akan jadi seperti kabur-kabur sikit lah. Okay? Dan seterusnya adalah dari segi mulut anda. Seperti air liur anda akan selalu meleleh. Anda nak cakap pun masalah, dan anda akan selalu berasa anda punya bibir tu dan lidah anda tu kebas-kebas. Sebab apa? Sebab kita punya saraf telinga, mata, otak dan mulut dia sekali. Saraf kita kan daripada atas kepala hingga hujung kaki bercantum sekali kan. Tapi yang paling penting adalah di mata, telinga, mata, telinga, mulut dan otak kita sekali. Jadi bila anda kena bel palsi, anda akan kena 3 sekali. Anda akan merasa 3 tu akan ada masalah. Jadi dari segi anda nak makan pun susah kan, anda nak minum susah, masalah pendengaran anda pun macam orang cakap pun dia macam kurang dengar. Dia jadi kurang dengar. Tapi bila terlampau kuat sangat, orang tu cakap ataupun pakai earphone lah kan, terlampau kuat sangat pun anda akan rasa sakit dalam telinga, seperti genap telinga anda tu dia akan rasa bingit. Itu adalah bila kita kena bel palsi lah, itu dari segi pengalaman saya sendirilah. Okey. Jadi bel palsi ni seperti saya cakap, dia bukanlah stroke. Apa tu? Jadi siapa tak unmute? Okey. Jadi bel palsi ni juga, kenapa saya tak kata stroke? Sebab stroke sebenarnya dia adalah sel otak yang mati akibat saraf pecah. Tetapi bel palsi hanya melibatkan saraf muka sahaja. Jadi ianya bukan stroke ataupun minor stroke lah. Dan mesti tanya, bel palsi ni boleh sihat ke? Boleh baik ke? Tak boleh. Dia depends on kita punya effort juga, dari segi pemakanan kita, dari segi kita punya treatment kan. Kita pergi fisio ke tak kan. Itu pun main peranan. Jadi macam saya pernah kena 2 kali, iaitu saya kena jangka masa 3 bulan. Lepas tu baik sebab hari-hari saya pergi fisio. Lepas tu saya pantang makan, which is makan anda kalau yang mengalami bel palsi ataupun ada prospek atau ABO anda yang mengalami bel palsi, jangan makan benda yang berangin. Contohnya pokok-pokok yang menjala seperti kobis, kangkung kan, kacang-kacang, kacang panjang, semua benda yang menyebabkan angin kalau boleh elakkan dahulu. Sebab apa? Sebab dia akan bermain dengan saraf kita. Dia boleh tarik balik bila-bila. Jadi saya kena pada tahun 2016 dan selepas setahun lebih saya kena lagi sekali pada tahun 2018. Jadi saya pernah kena 2 kali. Sebab apa? Sebab saya ingat benda tu dah okey, dah recover. Jadi saya mula makan pedas balik kan. Kita dah tak jaga sangat kan, pemakanan kita sama. Jadi terjadi balik. Jadi itu adalah antara yang bagi yang terkena bel palsi lah. Okey. Jadi kita nak makan pun susah kan, kita nak cakap lagilah susah. Jadi kalau anda yang pernah tengok ataupun jumpa saya, memang akan nampak benda tu ketara, agak ketara lah dari segi mata dan senyuman. Dari segi mulut kalau tengok memang akan ketara. Dulu kita nak cakap pun susah. Tapi kalau orang yang ada bel palsi ataupun dah pernah kena bel palsi kan, kita memang akan nampak dari segi mimik muka dia lah. Okey. Jadi antara rawatan yang anda boleh dapatkan adalah satunya
selalunya di hospital doktor akan berikan anda steroid. Tetapi steroid tu tak digalakkan lah. Sebab apa? Sebab steroid tu memang akan baik cepat dalam masa 2 minggu hingga sebulan, memang akan baik cepat. Tetapi ianya akan memberi efek kepada anda pada jangka masa panjang lah. Contohnya anda akan dapat dari segi kaki akan bengkak pada masa jangka masa yang akan datang lah. Kaki kita tiba akan membengkak kan. Lepas tu mata kita akan jadi kabut. Itu adalah antara side effect daripada steroid lah yang doktor bagi tahu. Jadi kita doktor akan bagi sekali je waktu yang awal-awal je dia akan bagi. Lepas tu kita memang kena makan ubat, dan ubat dia adalah ubat saraf. Salah satu ubat yang saya makan tu pun memang ada salah satu tu daripada ginkgo biloba. Okey, sebab dia sangat function untuk saraf. Okey. Jadi yang kedua adalah akupuncture, boleh akupuncture. Yang ketiga adalah fisioterapi. Fisioterapi dia menggunakan renjatan elektrik pada muka anda. Macam mana anda boleh Google lah. Sangat sakit tapi nak cepat sihat kan. Okey, dan yang terakhir adalah mestilah kalau kita dah kena Amway, kita dah ada Amway, jadi kita mestilah ambil suplemen Amway sebagai orang kata itiak lah kan. Kalau orang Melayu ni cakap itiak kan, sebagai kita punya support lah. Kalau boleh kita elakkan pengambilan ubat yang berlebihan lah. Jadi kita boleh, salah satunya adalah ini adalah cadangan Nutrilite. Di mana yang pertama sekali adalah Selma Omega, soy protein, ginkgo biloba dan Calmedi. Kenapa? Ini adalah sebenarnya ada banyak lagi yang anda boleh gunakan untuk bepasi. Antaranya anda boleh juga ambil garlic, Bio-C, M+, Double X. Banyak sangat boleh ambil untuk bepasi. Tapi kita tengok keadaan prospek atau ABO kita tu, dan kita tengok jugalah benda tu dah lama ke, baru ke, teruk sangat ke kan. Jadi kita tengok benda tu dulu baru kita boleh suggestkan. Tapi untuk yang paling basic lah untuk saya adalah Selma Omega. Sebab apa? Sebab bila terjadinya saraf virus ni, jadi dia Selma Omega seperti yang kita tahu memang dia adalah sebagai anti radang. Jadi keradangan adalah perkara punca, salah satu punca lah utama terjadinya bepasi. Jadi Selma Omega anda perlu ambil. So kalau anda yang memang konsum hari-hari, sangat-sangat baguslah, teruskan. Okay. Kemudian dia mengurangkan ketegangan kepada urat leher. Seperti yang saya cakap tadi kan, dia tarik ke muka, memang dia tarik muka tapi anda akan rasa kita punya urat yang belah tengkuk, leher kita punya telinga, memang kita akan rasa dia tegang lah. Kita nak tidur pun tak selesa. Dulu kan tak ada tilam Amway, sekarang ada, bolehlah kot propose kan. Okey, kemudian kita boleh juga bagi protein. Protein terpulang lah, tapi sebaiknya protein plain kerana dia lebih dia punya ni lebih elok lah kan. Okey, so protein ni salah satunya adalah memberikan tenaga, kemudian memulihkan sel-sel tisu. Okey, jadi bila kita ada masalah di segi dalaman ni, sel-sel tisu kita pun akan ada yang ada juga yang kena bepasi yang teruk, terlampau teruk sehingga tegang lebih urat-urat tu sehingga boleh menyebabkan kena operation pun ada. Yang tu mungkin dia dah memang dia macam tak mau, dia macam tak boleh nak. Ada setengah orang yang kena, dia memang jenis tak boleh reda, dia tak boleh accept yang dia kena benda tu sebab dia ingatkan stroke. Sebenarnya bukan stroke. Dan kenapa saya kata protein juga bagus, sebab bila kita kena bepasi, kita nak makan sangat susah. Anda tahu nak makan, kalau kena belah kiri, anda kena makan benda yang lembut, macam bubur kan. Nak makan nasi pun payah. Sebab apa? Kalau anda makan boleh. Tapi anda kena ambil anda punya tangan tu, anda kena tutup bibir anda sendiri untuk kunyah. Ataupun kalau makan bubur, anda kena, kalau kata tarik belah kanan, kan mulut tak rapat belah kanan, anda kena tolehkan ke kepala anda. Macam kita tidur mengiring tu, nak makan pun kena pusing-pusing kepala. Jadi bila kita makan soy protein, auto kita punya perut pun akan kenyang. Okay? Jadi kita kalau tak ambil, kita rasa tak lalu nak makan pun, at least kita dah makan soy protein. So tak adalah nanti nak kena gastrik pula kan. So kita boleh dapat tenaga dari situ. Okay, kemudian adalah ginkgo biloba. Kenapa? Ginkgo biloba dia function dia untuk mengaktifkan saraf-saraf halus. Okay, kalau kata ginkgo biloba tu, kalau kata dia orang cakap macam a bit pricey, tapi no worries, you all boleh juga bagi kita punya B-complex. Sebab B-complex pun function dia lebih kurang sama, tapi ginkgo biloba lebih baik lah. Tapi jangan risau. Kemudian ginkgo biloba ni juga bagus untuk meningkatkan peredaran darah dan melindungi sel saraf otak. Jadi ginkgo biloba salah satu function dia meningkatkan peredaran darah ke otak. Okey, dia membantu melancarkan
peredaran kita ke otak lah. Dia dengan Salmon Omega bila bergabung sangat bagus. Okey, dan terakhir adalah CalMACD. Kenapa CalMACD? CalMACD untuk memberi rangsangan untuk pulih yang cepat, kemudian kurangkan gangguan saraf. Okey, kemudian membantu penyerapan kalsium seperti yang saya cakap awal tadi kan. Salah satu punca jadinya bel palsi sebab apa? Sebab salah satu yang doktor cakap kat saya adalah kurang kalsium. Okey, kurang kalsium. Jadi CalMACD juga sangat membantu. Dan lagi satu, kalau anda nak elakkan daripada terjadinya bel palsi, tolong jangan tidur. Kipas tu anda stop. Means anda kena pusingkan kipas. Kalau kipas stand atau kipas ceiling kan, anda jangan talau. Orang cakap talau lah, stop. And then anda tidur, dia menghadap ke telinga anda, ke rongga-rongga lah, telinga, hidung, mulut. Kalau boleh jarakkan anda punya kipas, kemudian anda pastikan dia sentiasa berpusing. Anda jangan selalu talak, especially bahagian telinga. Itu salah satu boleh menyebabkan juga bel palsi sebab dia boleh tarik urat saraf kita. Jadi mungkin anda tak pernah nampak tapi saya beritahu lah, itu salah satu punca jugalah. Okey, jadi bila kita dah makan, macam mana kita sebenarnya kita boleh jana pendapatan melalui kita punya Nutrilite, kita punya produk kan. Okey, jadi ini adalah Allah terkeliak pula. Okey. Jadi ini adalah cara untuk kita buat 12%. Okey, untuk set bel palsi yang sangat basic ni, dia punya ABO price adalah 4515% dan retail price adalah 500. Apa tu? 565. Kemudian PV kita sangat banyak, iaitu satu set hanya 104. 104. Jadi ini adalah bawah tu kalau kata kita buat 3%, kita dapat sehingga 638.4%. Tapi kalau kata kita buat pecahan kepada 4 kumpulan, which is 4 leg, dan seorang pun buat 6 set dan pada bulan tersebut anda dilayak 12% dan anda layak menerima bonus sehingga RM1,506.60. Dan kalau anda nak dapat 21%, anda breakkan juga 4 leg lagi daripada 4 leg anda tadi kan, daripada direct leg anda. So maka dia akan jadi 12% dan total kumpulan anda akan jadi 13,104 PV, melayakkan kepada 21%. Jadi bonus anda pada bulan tersebut adalah RM4,467.70. Sangat-sangat banyak. Dengan hanya menjual bersama kumpulan anda 6 set selama 1 bulan, 6 set. Kan? Banyak kan? Okey. Jadi itu sahaja saya berkongsian. Tapi sebelum saya akhiri, saya nak buat sedikit demo tentang protein. Okey, kejap saya stop share dulu. Okey. Okey, nampak? Okey. So hari ni manakah dah ada yang buat kalsium, ada yang dah buat salmon kan? So saya dah prepare untuk kita punya protein. Jadi mungkin anda kat Zoom boleh nampak muka saya kan? Muka yang kalau anda tengok mesti anda boleh tahu. Dia ni memang betul pasti sebenarnya. Okey. So di sini saya ada kita punya soy protein. Okay. So soy protein terpulang kalau anda nak yang plain boleh. Tapi yang ni saya dekat rumah saya konsum yang berries lah. Berry dan matcha. Sangat sedap. Jadi tak payah risau. Anda yang mana pun boleh. So macam mana saya kata tadi. Soy protein memberikan tenaga kepada kita. Okay. Pertama sekali kita ambil sikit je lah. Yang ni saya pakai scoop. Biasa kat rumah. Okay. So kita ambil sikit sahaja. Dapat jadi. Jangan ada puci, saya pantau dia puci. Okay. So ini adalah soy protein berries. Okay. So kat sini saya ada 2 alat lah yang kita boleh bawa untuk untuk tunjuk kepada kita punya prospek lah untuk buat demo kan. Salah satunya adalah kita boleh juga guna ni, mineral tester. Okay. Dan satu lagi adalah yang ni. Nama dia apa tak tahu. Macam itulah. So, okay. So di sini saya nak tunjuk macam mana betul ke protein ni memberikan tenaga kepada kita. So jangan letak ni tau. Pastikan kalau anda ada sudu kayu pun tak ada masalah. Yang ni nanti anda boleh kena shot. Okay. So kita tengok harap jadilah sebab tadi jadi kan. Okay. Untuk pegang duduk melawai. Okay. So saya dah pun on pula. Jadi kita masukkan kita punya ni.
Nampak tak? Ini baru sikit je saya bayangkan kalau kita duk makan sehari tu 2 scoop kan. Jadi banyak mana tenaga yang kita dapat. Ni baru sikit je saya bubuh. Nampak betapa terangnya kita punya soy protein memberi tenaga kepada kita. Dan satu lagi saya nak tunjuk. Okay. So ini adalah ayak sebab saya dekat rumah saya, rumah yang ni dia tak ada air spring. Kalau ada saya boleh tunjuk air spring pula kan. Tapi ini adalah ayak kosong biasa. Bayangkan kalau anda tak menggunakan air spring, anda tak makan protein, anda minum ayak biasa sahaja. Ni adalah ayak mineral brand Tut. Jadi saya tak boleh tunjuk lah kan. Okay, so ni adalah ayak biasa. Bayangkan kita minum ayak biasa sahaja. Tak ada apa-apa. Ni sebab terkena ni. Tapi kalau kita bubuh dekat ayak saja memang tak kena. This means anda memang kena ambil protein ataupun air spring. Dan ini ada manual tester yang sangat senang lah. Kalau kata kita pergi mostly macam bahagian Sabah Sarawak kan, nak bawa jauh-jauh tak apa. Anda ada yang ni pun dah okey. Okay, so mana tadi protein? Okay. So ini saya bubuh dengan protein lah. Nampak dia menyala. Kan? Bila menyala maknanya dia ada tenaga lah, dia memberikan kepada kita tenaga. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada malam ini, petang ini kepada anda semua. Jadi yang baik semua daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya serahkan kepada MC kita yang hebat. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah Tania kepada kita punya perkongsian. Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada breakout room. Anda semua okey Okay, so kita akan bersama dengan admin peretapan anda. So kita akan masuk ke breakout room dan kita semua diberi masa 10 minit sahaja. Okay, kita akan diberi masa 10 minit saja. So kita boleh masuk breakout room sekarang. Bos, kita ada breakout room ke? Masing-masing boleh masuk breakout room 10 minit saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anda semua? Okay, so masa sangat terhad. Rasa 5 minit saja untuk breakout room ni. Seperti mana biasa kita ambil attendance dulu. Siapa yang hadir? Kan semua tak masuk lagi. Ada yang tak masuk lagi ke? Kita ambil attendance. Rashid, tolong check siapa tak masuk lagi. Semua masuk ke? Tak, minggu ni ada yang tak main. Minggu ni ada kawan-kawan kita yang tak main. Pertanyaan untuk Kak Sanita tadi yang present tadi. Kak Sanita kan? Ya, saya. Tapi perah lah. Dia tak ada buat demo. Dia panggil orang lain. Tak apa, nak buat macam mana. Tahun tu lah kita nak laju-laju. Tak apa. Yang penting kita boleh present malam ni dengan penuh confident kan. So tadi saya tengok semua pakai hantar slide dan yang paling best semua volunteer lah kan nak bagi presentation. So itu yang kita nak sebab saya tak suka nak panggil nama. Saya suka panggil orang yang volunteer dan dia betul-betul ready nak present. Tahniahlah untuk Kak Sanita malam ni. Dia cepat tekan button kan. Cepat tekan button. Bila kata siapa nak present, saya kan. Itu penting. So minggu depan pun sama, konsep yang sama. Saya akan panggil siapa yang ready. Kita akan bagi markah tambahan lah.
kepada orang yang betul-betul apa nama nak present dan menunjukkan confident, menunjukkan dia buat. Bila dia buat dia tak takut nak present. Kan? Itu yang penting. So ada lagi tak masuk Rashid? Kita nak ambil attendance. Baru 31 orang. Lalu kehadiran kita lebih kurang 33 orang ke 34 orang je. 10 orang tak hadir tiap-tiap minggu sama. So ni minggu yang kelima, kalau tidak hadir 3 kali kita dah janji hari tu kita akan remove. So nanti minggu ni saya akan finalize siapa yang kita perlu remove daripada grup ni yang tak hadir. Selama 3 minggu betul-betul lah. Kan? So biasalah mungkin macam saya beritahu lah dia tak ready. Berentak dalam pertapan ni, nak buat macam mana kan? Kita dah janji macam tu, kita kena tunaikan lah. Okay. So kita ambil attendance. Okay. XXX tu sama dia tu. Itu pun tak kira attendance tu. XXXX. Sunset. Sama dia tu Rashid. XXXX tu. Kan, ni bukan double X ni bukan triple X ni. Fourth X ni. Kan. Okay, so sekejap lagi kita akan ada presentation topik kita berkenaan dengan carta pula daily planning saya rasa. So sekejap lagi daily planning, make sure kita bagi perhatian untuk tugasan pada minggu hadapan daily planning. So minggu lepas semua hantar ke Rashid tugasan. Saya nampak 23 orang je hantar saya rasa. Ada yang tak hantar lagi doktor? Itulah ada yang tak hantar. Maksudnya daripada 33 yang hadir ni 23 je hantar. 10 lagi tak hantar kan. Kita semua ada 43 partisipan, 10 tak hadir kan. Lepas tu yang hadir 34 tu 10 tak hantar. Kan. So cerita macam budak hitam lah Rashid lah. Kan 40 budak hitam kan. 30 hadir 30 hadir, 20 yang hantar macam tu lah. So kita nak partisipan penuh, hantar tugasan pun penuh. So make sure minggu ni ada improvement. Sama juga siapa yang tak hantar tugasan, kita akan bagi surat amaran. Dia hadir tapi tak hantar tugasan, kita akan bagi dia, kita tanyalah bukan marah, kita tanya pasal apa tak hantar, tak boleh buat kan. Kita nak tahu sebab kita nak ada bintangan gitu ya. Sebab anda bayar untuk masuk penetapan ni. Kita ingat bila dah bayar ni dia boleh bagi full commitment Rashid lah. Tiba-tiba bayar pun tak boleh bagi full commitment juga kan. Kita pun tak tahu nak encourage macam mana dah sebenarnya. Nak encourage supaya buat tugasan tu. Sebab ni bukan untuk kami, bukan untuk upline anda. Untuk anda sukses. Yang hantar alhamdulillah tahniah, yang saya beritahu ni yang tak hantar. Sebab daripada list yang ada tu 10 yang tak hantar. Betul dah Rashid lah. Kalau tak silap saya lah 10 orang tak hantar dalam Google Drive kita kan. So make sure tugasan-tugasan yang sebelum ni yang anda tak buat daripada minggu kedua sampai minggu keempat, make sure anda buat kan. So tugasan minggu pertama carta matlamat, tugasan minggu kedua carta kumpulan, minggu ketiga pada Rashid? Bom. Okay. Sorry, marketing plan. Video marketing plan. Lepas tu yang minggu ni insyaAllah daily planning. Daily planning. So make sure 4 tugasan ni siapa yang tak buat hantar dalam Google Drive tu. Dia sentiasa open untuk anda semua. Saya tak pernah off. Saya tak pernah off Google Drive tu. Anda boleh hantar aja. Kan, kalau dah penuh nanti saya akan beritahu. Aku lah tiba-tiba penuh saya punya Google Drive kan. Sebab dia bagi pun 15 gig kot saya. 15 kan tak silap? 2 gig kan 15 gig 15 kan. So kalau 15 tu pun, tapi selalunya tak penuh lah kecuali gambar dan video lah kan, dan video. Tengoklah, tapi so far saya nampak macam belum lagi lah. Dah penuh, nanti saya akan buat special punya untuk perentapan Silver 2 punya email untuk anda masuk dalam tu. Nanti akan dipulangkan balik kepada anda. Bila anda capai Silver, saya akan bagi balik semua material yang anda send tu kepada anda untuk berentak di perentapan yang lain pula. Itu tujuan dia. Bila kita hantar tu, kita ada rujukan dan kita ada dokumen record kita tu. Bila masuk ke admin
perentapan yang lain tu dia tahu anda punya performance macam mana, tugasan buat macam mana, cantik ke tak, grup dia berapa. Jadi depa dah dapat gambaran untuk perentapan lain tu guide anda dengan lebih laju lah. So itu tujuan dia sebenarnya. So kalau anda tak hantar, anda tak ada buku rekod dia bagi. Dalam mengaji pun ada buku rekod, kita punya perentapan patut ada buku rekod yang akan carry forward sampai anda jadi diamond sebenarnya, seperti yang mana yang kita dah bagi tahu kan. So make sure anda hantar. Saya belum sempat nak marking lagi, saya nampak list saja kan, dan saya sangat yakin lah sebenarnya itu tugasan yang biasa. Dan seperti mana yang kita belajar itu, kita dah komen dan anda pun dah dengar daripada kita punya admin yang mana yang dah present kan, kan dah tengok macam mana step-step dia, tip-tip yang daripada share, dan juga apa-apa yang diberitahu oleh admin anda dan juga upline anda. Itulah sebenarnya yang anda belajar dalam perentapan silver 2 ni. So ada soalan nak tanya kan? Kita ada masa lebih kurang dalam 1 minit saya rasa sebelum mereka tutup kita punya room. Ya. Cik Hamzah betul ya? Oh, ada link YouTube. Video semua letak kat YouTube. Okey, bagus. Okey, letak link kat saya pun tak apa. Kalau buat footage sikit, lepas tu letak link dekat saya punya Google Drive. Buat footage je, jangan hantar video semua. Buat footage pun cukup dah. Buat footage lebih kurang dalam setengah minit ke 30 second punya footage kan. Contoh kata okey, permulaan, tengah ataupun hujung. Footage, tahu footage kan. Buat footage sikit, macam kita buat montage lah. Lepas tu bagi link dalam Google Drive. Sebab saya nak tengok, saya pun tak maulah nak tengok video penuh yang buat tu, sebab saya rasa benda tu biasa je. Cuma saya nak tengok bagaimana Cik Hamzah present, kot-kot lah saya boleh bantu kan. Tapi kalau bawah edisi Diana ni saya tak ada masalah lah. Cuma nak tengok rekod Cik Hamzah hantar dalam kita punya Google Drive. Boleh lah. So siapa yang buat dekat YouTube bagus, macam Cik Hamzah buat bagus. Sebenarnya kita boleh share terus dengan kita punya prospek, bagi link saja. Dan mereka boleh tengok terus dari situ. Sebenarnya tu tujuan kita buat dekat YouTube channel tu kan, YouTube kita punya YouTube tu. So untuk kita punya tugasan boleh share footage, lepas tu bagi link. Macam kita share TikTok tu lah. TikTok kan pendek kan, lebih kurang macam tu lah Cik Hamzah lah. Clear lah. Okey, tanya lagi, ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan kan? Tak ada soalan, kita kembali ke main room lah saya rasa. Sebab saya rasa BOM marketing plan ni semua dah boleh buat. Siapa yang buat dia boleh buat lah. Siapa yang tak buat tu saya rasa sama dia tak boleh buat, dia tak erti buat, ataupun dia tak bincang macam mana nak buat. Sepatutnya marketing plan tu senang. Sebab saya tengok presentation daripada slide presentation tu, marketing plan lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah, macam mana nak capai 12%, macam nak capai 21%. Cuma produk-produk tu bergantung kepada presentation. Tapi untuk kita punya marketing plan tu kita guna Disrupt kan, ataupun Disrupt lah, senang kan. Disrupt kita punya original punya marketing plan kan. So saya rasa tak ada masalah yang tu. Anda semua sangat-sangat hebat lah. Okay, so kalau tak ada soalan, kita jumpa di main room untuk mendengar session yang berikutnya. Boleh? Sampai jumpa lagi. Boleh Rashid lah, nanti Rashid follow up balik yang mana yang tak hantar tu, untuk mereka hantar lah kan, bagi motivation sikit kat mereka kan. Buat masa ni saya punya belum ada slide, tapi saya akan usaha. Laptop belum ada. Laptop belum ada ni saya tak nak buat apalah. Kalau macam dulu, kalau orang buat kartun, dia lukis atas kartun tu, kalau tu 30 muka surat, 100 muka surat Rashid lah. So dia play daripada kartun punya. Itu pun boleh guna pun juga sebagai slide. So, kalau tak ada PowerPoint, boleh ikhtiar buat dalam bentuk kertas macam tu lah. Sebenarnya kita nak tunjuk saja. Kita nak tunjuk presentation tu. Tak ada masalah. Mungkin tu lebih daripada kreativiti anda lah, dalam bentuk video. Video boleh buat dah apa marketing plan tu. Marketing plan pula buat apa slide tu. Lepas tu buat pakai handphone pun boleh. Ya, itu yang saya nak beritahu sebenarnya, atas kreativiti. Dan atas kreativiti masing-masing sekarang ni banyak ada app-apps yang seumpama PowerPoint pun ada dalam 365 ni pun ada dalam bentuk apps kan. Ataupun yang seumpama dengan dia pun ada apps yang untuk presentation kan. Boleh try bincang dengan upline. Kalau gambar susah sangat, suruh upline buat pun tak apa. Boleh yang tu Rashid kan. Okay. So masing-masing lah, sebab kita masuk penetapan ni, saya bukan kata tak mau nak dengar alasan. Sebenarnya bila kita dah masuk penetapan ni, kita ready untuk belajar dan kita ready untuk semua tugasan.
Kan itu saja kan, bukan maksud kata anda tak ready tapi anda berminat nak buat, no. Kita kena ingat bila kita buat presentation ni, kita macam kita present dekat kita punya prospek, prospek ataupun ABO APC kita kan. So kalau kita tak ada benda tu, macam mana kita nak present? Gunakan kaedah buku marketing plan, buku produk kan. Macam mana kita present tu, kita buat video ringkas, buat montaj, buat macam saya bagi kita tadi lah. Maaf nak tanya, kalau tak boleh masuk dalam GD, masukkan dulu yang grup WhatsApp boleh? Jangan hantar dalam grup WhatsApp, sangat besar. Masuk dalam grup dalam Google Drive. Boleh masuk. Macam kita masuk ABRM. Sebab tu syarat dia untuk menyertai penetapan silver ni, anda kena join ABRM dulu. Sebab dalam ABRM kita masuk Google Drive kan, semua receipt semua kan. So saya rasa bantu tak ada masalah. Itu pembelajaran waktu anda masuk ABRM. So kalau tak boleh masuk waktu, saya tak tahu pasal apa. Mungkin dulu upline dia tolong bawa masuk ke, Facy tolong bawa masuk ke, saya tak tahu kan. So refer baliklah kepada siapa yang tolong bawa masuk dalam Google Drive dulu. Kan. Benda tu simple je, sebenarnya dia drag ya. Saya pun selalu tak pernah copy apa, saya drag masuk dalam Google Drive ya. Kan, file saya tu saya dah buat, Google Drive masuk. Senang je. Okay, clear lah. Ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita jumpa di main room. Semua hadir kah? 36 orang tadi, 34. Nanti saya copy, ya Rashid tolong bagi semula Google Drive punya link dalam apa nama group. Okay, so kalau tak ada apa, kita akan jumpa di main room. Saya tangkap mak sekali lagi untuk kehadiran, sebab ni nampak macam bertambah ni. Okay, memang yang konsisten tak hadir, dia akan tetap tak hadir lah, iaitu adalah nama-nama tu. Saya akan refer kepada Didi dah lah, yang mana tak hadir kan. Kisah saya tangkap mak sekali lagi lah, sebab ada yang baru masuk. Saya ni heran sama dia. Ni memang saya tak ambil kehadiran, minta ampun, minta maaf. Dah ambil kehadiran untuk kali yang kedua. Okay, jumpa di main room. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Okey, Alhamdulillah, tanya kepada anda semua. So untuk kita punya program yang seterusnya, okay, anda dah bersedia dengan anda punya buku nota dan anda punya pen? Okey, relax dan duduk dalam keadaan bersedia sebab saya akan jemput seorang daripada leaders kita, iaitu Founders Emerald Aida, untuk berkongsi dengan anda satu topik yang sangat-sangat penting. So tolong fokus. Okey, kita akan jemput Founders Emerald Aida untuk topik kita yang paling hebat ini, iaitu daily planning. Okey, silakan Aida. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar jutawan Ali?
kami diperkenalkan dalam bisnes cukup hebat dan unik ini oleh Abang Zai dan Kak Zah. Abelah seterusnya founder Emerald, New Emerald, Pak Ya dan juga Kak Faizah. Seterusnya Didi Ayanda Mokhtar dan juga Bona Fauzia. Seterusnya founder Dharma Syarul Fahmi dan Kupang Mazatul. Seterusnya New Triple Diamond, Haji Abdullah dan juga Haji Bonda Mariam. Bagi tepukan dan tapsa. Okey, jadi hari ni saya nak share. Laju Kak Nora, oi. Sebab ni dah pukul 10, 9 minit. Saya harap semua boleh faham. Saya bila dengar Kak Nora katakan time tak cukup kan, jadi saya ni macam berkata jago. Okey, jadi hari ni topik yang saya nak bincang sangat simple. Mungkin admin terangkan anda dalam backup room tadi. Okey, topik saya satu lagi bahagian. Boleh nampak tak? Okey. Apa daily planning? Putus. Okay, saya line ni tak okey. Sini hujan atau gerak kerja yang kita atur sejam. Jadi kita semua ada 24 jam. Jadi tak ada daily planning. Langdi disebabkan itu upline kita selalu pesan suruh buat daily planning. Sebab apa? Kita punya langkah teratur. Okay, part time. Okay, untuk yang part time, full time 10 hingga 20 ada upline. Okay, lepas tu apa lagi? Boleh bagi secara hard copy ataupun soft copy. Sebagai contoh, hard copy anda ada buku daily planning. Tak clear pula dah. Okay. Okay, kalau yang soft copy anda boleh bentang dalam grup WhatsApp coaching. Pastikan ada kolom dan ataupun perkara yang selesai. Okey, sebab apa kita nak tengok perkara apa yang tak selesai. Okey. Kalau WhatsApp atau TikTok atau online, semua dikira satu perkara. Okey, kalau jumpa secara berdepan dikira satu perkara. Kalau kita jumpa 10 orang, 10 perkara. Tetapi kalau kita WhatsApp 10 orang, satu perkara. Itu yang Founder Diamond bagi tahulah dekat saya. Jadi, mungkin disebabkan kali ni perentapan agak orang kata admin nak anda semua silver. Jadi saya nak anda ikut macam mana yang diajar oleh Diamond, di mana WhatsApp call walaupun 10 orang anda WhatsApp dikira satu perkara. Macam tu, okey. Jadi jumpa secara berdepan baru dikira perkara yang asas, yang besar, okey. Jadi ini contoh. Okey, sorry. Ini sebagai contoh di mana saya ada hard copy untuk anak buah saya untuk buat list to do ataupun daily planning. Okey, anda boleh listkan macam ni pun boleh. Macam-macam bentuk pun boleh. Note ataupun remind. Apa yang anda nak remind di setiap daily planning kita akan datang ataupun esoknya apa anda nak remind untuk anda. Boleh. Ini sebagai contoh sahaja. Anda boleh tanya upline anda macam mana anda nak buat daily planning. Okey. Satu lagi daily planning untuk soft copy. Okay, saya stop dulu. Okay, satu lagi. Okay, yang ini. Kejap. Ya, saya buka ini pula. Okay, yang ini anda nampak tak? Okay. Yang ini contoh lah. Sebab banyak jumpa kan. Okay, yang ini contoh daily planning yang dikira satu ataupun dua perkara. Macam nampak tak? Saya 1 hingga 3 call. Lepas tu zoom. Kan? WhatsApp kan? Buat iklan kan? Semua tu boleh dianggap sebagai perkara yang agak ringan. Jadi kalau agak ringan tu, dia dikira perkara yang kecil. Okey, jadi kalau ikutkan sini hampir 30 ke 50 perkara, tetapi perkara yang kecil-kecil. Okey, jadi mungkin masa ni tengah PKP kan? Tak boleh keluar kan? Okey, yang ini pun sama.
follow up semua dalam WhatsApp kan. Kalau ikutkan ini beberapa perkara saja, walaupun anda buat 21 list, bendanya tetap perkara yang kecil. Kira satu perkara lah. Kan. Okey, jadi itu contohlah. Jadi untuk daily planning, okay, saya stop. Okey, bagi line kuat sikit. Okey. Jadi untuk daily planning, saya bagi tip dekat anda. Daripada pukul 8 pagi, apa yang kita kena buat? Okey, jadi itulah planning yang kita kena tulis, kita kena atur malam sebelum esok kita keluar. Macam contoh besok saya nak buat kelas praktikal dekat Ipoh. Okey, perjalanan kat Ipoh ambil masa 1 jam. Okey, dalam 1 jam, apa daily planning saya dalam kereta? Lepas okey, jadi itulah macam saya kata tadi, teacher tak gerak. Teacher tak gerak. Cikgu dah hilang. Tidak ada lagi ke? Bro Jazlan, kita teruskan ke macam mana? Masa tak izinkan, okey kita teruskan. Okey, so alhamdulillah satu tansa'ab dulu untuk kita punya perkongsian pada malam ni. Okey, so saya tak nak lengkapkan masa sebab kita ada program lain selepas ni. Jadi untuk melengkapkan perjumpaan kita pada malam ni, saya nak jemput kita punya wrap up. Untuk malam ni saya jemput Dr. Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nora Hafsah yang mempengerusikan pengentapan silver pada malam ini, dan terima kasih kepada semua admin-admin anda yang meluangkan masa di malam minggu kan untuk bersama-sama menjayakan program perentapan silver pada malam ini, dan semua tahniah kepada semua yang hadir ke perentapan silver pada setiap hari Sabtu, insyaAllah. Tahniah untuk anda. So lebih kurang ada kita lebih kurang 200 orang termasuk admin yang bersama-sama pada malam ni. So malam ni semua present dengan baik. Tahniah sekali untuk anda semua untuk produk. Cuma saya ingin ingatkan kepada anda sebab masa kita sangat mencemburui kita. Kita bukan nak anda present sampai semua dalam ni pandai kan. Sudah tak kenalkan diri dulu, dia excited. So mengenalkan diri, nama Mak Safi Abdullah, bisa partner berdapur Rafidah binti Bulat, sponsor dalam bisnes cukup hebat dan unik ini oleh ibu dan bapa kami, founders di Bulat Nanti, satu thumbs up. Upline Didi yang kami sayang itu Diamond Darat, Rosli dan Jamilah, thumbs up. Upline Diamond yang kita semua sayang, founders Double Diamond, Syurah Pahmi dan Mas, thumbs up. Dan mentor kita semua di Musra, insyaAllah kita sama-sama doakan semoga beliau panjang umur untuk terus memimpin dan melihat kerja kita semua, iaitu New Triple Diamond.
Ayahanda Hajah Bunda Hajah Mariam. Satu thumbs up untuk barisan pelajaran saya. Okey. So sambungan daripada yang tadi masa kita mencemburi kita kan. So saya tak nak repak apa sebenarnya. Cuma saya nak ingatkan kepada anda, presentation semua bagus, semua terror, semua hebat. Dan memang sepatutnya pun. So tujuan kita buat presentation produk yang kita minta anda sediakan sebenarnya hanyalah untuk nak tengok macam mana anda present. So bukan nak suruh anda present sampai semua pandai. So bila kita cakap kita limitkan kepada 5 slide untuk setiap presenter, buat 5 slide je. 5 slide yang sangat sangat bermakna lah maksudnya kan. So ada introduction dia, ada isi 3 slide berkenaan dengan set yang nak anda present tu, ringkas-ringkaskan semua. Lepas tu ada penutup dia macam mana dan dia punya marketing plan. Kalau sempat buat demo, buat demo. So syarat dia 5 slide, 5 ke 7 slide macam tu je. Jangan sampai 20 slide, 30 slide. Jadi orang panggil apa, dia time frame. Sebab dalam di mana-mana presentation pun sebenarnya, di mana-mana program pun sebenarnya bila kita present, bila penganjur ataupun penganjur lah senang cakap kan, contoh di house meeting, penganjur house meeting tu tuan rumah house meeting kata okey present 5 minit. So kita kena tepati masa 5 minit tu, sebab menepati masa itu juga sebahagian daripada orang panggil apa, training kita. Kan, menepati masa tu sebahagian daripada training kita. Kita kena faham macam tu. Nak bagi orang faham tu pun training juga, tapi nak menepati masa tu pun satu training. So sebenarnya bila admin menghadkan 5 hingga 7 slide tu satu training untuk anda bagaimana nak compress semua maklumat tu dalam 5 ke 7 slide dan bagaimana anda present tu sebenarnya admin nak tengok pada anda. Bukan nak tutup pasal macam ni. Ya, itu satu hal. Tapi dalam penetapan ni kita nak tengok macam mana anda convince supaya orang boleh beli produk anda dalam tempoh masa yang sangat-sangat singkat dan kita tak mahu nak buang masa. Seperti mana yang Founders Emerald Aida share tadi sikit tu kan. Dia share tadi, daily planning anda tu bila anda nak buat 15 ke 20 aktiviti ataupun 5 ke 10 aktiviti satu hari, kalau anda buat presentation macam yang anda buat sekarang ni, anda tak akan sempat untuk buat 10 ke 15 aktiviti satu hari. Termasuk minum air lagi, sembang-sembang lagi kan. So patutnya bila kita hadkan kepada 5-7 slide tu, anda boleh faham. 5 minit ni kan, 5 minit seorang, 10 minit seorang saja. Jadi kita nak train diri kita sebab kita present ataupun buat demo dekat rumah orang prospek kita kat APC, ABO kita tu dalam tempoh masa yang sangat-sangat terhad dan boleh convince dia untuk percaya pada produk, percaya pada company kita dan terus jual ahli. Itu saja. Tak perlu nak payang-payang, nak goreng apa semua, itu cerita lain. Adik-beradik kita kot mungkin lah. So peringatan saya kepada semua peserta perentapan silver yang ada pada malam ni, saya beritahu tadi presentation sangat bagus, sangat hebat tentang produk apa semua, cuma time constraint, menepati masa tu bagi saya lah kita belum lagi memenuhi kehendak admin perentapan silver producer 2. Sekali lagi saya bagi pihak admin perentapan silver 2 mengucapkan tahniah kepada anda semua dengan perkembangan yang sangat-sangat hebat daripada minggu pertama sampailah minggu yang kelima ni. Satu bagi saya ada performance lah, dia punya performance tu memang naik. Rating dia memang naik dari sudut penghantaran homework, dari sudut kehadiran apa semua dan presentation dalam kita punya penetapan memang dia ada performance yang sangat-sangat hebat dan sangat stamina. So tahniah sekali pada anda semua. So insyaAllah itu saja saya rasa daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu hadapan. Bye-bye. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak kepada Dr. Sophian. Okay, thumbs up anda, type 10-10-10 untuk repak kita pada malam ini. So saya tak nak panjang sebab lepas ni kita ada satu lagi program yang sangat best bersama dengan upline masing-masing. Okay, jadi untuk doa penutup saya jemput Ustaz Umar untuk doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, tanya kepada semua. Okey, ucapkan terima kasih kepada admin perentapan anda dan tanya juga untuk semua kawan-kawan anda dan yang paling penting tanya untuk anda semua dan insya-Allah sesungguh yang baik itu daripada Allah, yang khilaf itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. So satu saja pesanan saya untuk anda. You stay, you win. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Bye.
Terima kasih. Baik, terima kasih Terima kasih, semua. cikgu. Terima kasih cikgu semua. Assalamualaikum. Thank you. Thank you.